Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada yang terhormat Tuan Nazir Pengurusi Surau Putra Al-Amin yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, khususnya kepada Fadilatul Ustaz Amirul yang telah sudi memberikan kesempatan untuk bersama-sama hadirin wal hadirat hafizakumullah, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang dicintai. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini dapat bersama-sama, iaitu melakukan solat jamaah maghrib dan insya-Allah disusuli dengan isyak di bulan yang mulia ini, Ar-Rabi', atau dipanggil dengan Rabi' Al-Anwar, iaitu spring of the nur, lebih kurang macam itulah. Jadi di mana bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda diutus tidak lain tidak bukan adalah merupakan rahmat kepada sekalian alam, rahmat kepada manusia, rahmat kepada binatang yang tak berakal, rahmat kepada tumbuh-tumbuhan hidup tapi dia tidak seperti manusia dan binatang, rahmat kepada jamadat yang mati, yang tak tumbuh, tak membesar. Ini semuanya adalah rahmat. Rahmat baginda sallallahu alaihi wasallam diutus ini rahmat kepada semua makhluk ini. Apabila kita berbicara tentang baginda Nabi Muhammad SAW, sebelum kita masuk perbincangan polemik yang tak ada habisnya, iaitu Maulidin Nabi, kita kena kenal dulu baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kelahiran baginda ini matters? Kenapa dia sangat penting bagi kita umat Islam? Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai hadis dan riwayat mengisyaratkan, iaitu dialah makhluk yang pertama diciptakan. Ada yang mempertikai, Ustaz, isu perbahasan Nur Muhammad ni adalah isu bid'ah, sesat, akidah yang menyeleweng. Sampai ada yang buat perbincangan bahawa Nur Muhammad ini adalah akidah yang sesat lagi menyesatkan. Pertama sekali saya nak sebut satu fatwa daripada As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullah Al-Hasani. Beliau ini ulama besar Maghribi, meninggal tahun 1993 Masehi. Jadi baru je lah meninggal dia. Yang umur saya ke atas semua mesti dah hidup lah zaman tu. Yang bawah-bawah mungkin belum. Beliau ini pakar dalam bidang semua fan ilmu, lebih-lebih lagi hadis. Jadi dalam hadis ni beliau mengarang kitab mentasheh, tarjih dan lain-lain hadis, dan terkenal apa yang golongan-golongan yang menentang maulid ini, mereka sentiasa merujuk kepada hadis sebagai sumber. Itulah banner yang mereka bawa. Sayyid Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari dalam fatwanya dia kata, isu Nur Muhammad ini adalah isu fadail. Fadail ni macam fadilatul a'mal, fadail, kecintaan, motivation.
Dia bukan urusan akidah, dia bukan urusan halal haram. La yajuzu at-tashdidu fiha. Tak boleh kita tasyaddud over sangat isu ni sampai had untuk mentakfir, mentadlil. Mentakfir itu mengkafirkan orang lain atau menyesatkan orang lain. Itu perbahasan dia. Lalu, Ustaz, bukankah dia yang mengarang kitab Al-Mursyidul Hair, yakni fi atau li wad'il hadisil Jabir? Maksud dia, kitab ini adalah kitab yang dia menjelaskan kesalahan dan kepalsuan hadis Jabir yang banyak tokoh-tokoh ulama-ulama dalam bidang tasawuf terutamanya meriwayatkannya, iaitu awal Nur Muhammad, di mana hadis tersebut berbunyi iaitu Nuri ya Jabir, iaitu nur akulah yang pertama sekali diciptakan ya Jabir. Hadis itu hadis palsu, dijelaskan oleh Sidi Abdullah bin Muhammad bin Sidi Al-Ghumari. Dia kata hadis palsu, dan dalam kitab tu jelas. Jadi kalau palsu kita tak boleh lah Ustaz berpegang dengan Nur Muhammad. Bukan macam tu. Dia explain balik. Saya membincangkan hadis Jabir, ini palsu. Tapi perbahasan Nur Muhammad ada sumber lain. Sebagian ulama tasawuf juga meriwayatkannya. Apa dia kata? Diriwayatkan iaitu hadis dia, mata wajabat lakan nubuwah ya Muhammad. Bilakah engkau wajib bagi engkau atau engkau menjadi nabi atau mendapat derajat kenabian lah, nak mudah bahasa Melayu dia. Ya Muhammad. Ditanya oleh para sahabat. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasadi. Aku ni dah jadi nabi, sedangkan Adam ni masih antara ruh dan jasad. Jadi Adam ni ma bainar ruhi wal jasadi, Nabi Muhammad SAW dah jadi Nabi. Tapi kita tanya pula, kalau Nabi Muhammad SAW dah jadi Nabi waktu tu, Adam ni, Nabi Muhammad ni anak turun Adam, kan? Dia ni adalah abna atau Bani Adam, anak turun Nabi Adam alaihissalam. Macam mana dia boleh dikatakan sebagai Nabi? Jadi dah ada, dia belum lahir lagi, jasad dia belum. Inilah yang ulama sebut dengan istilah al-haqiqatu al-muhammadiyah, iaitu the reality of Muhammad. Muhammadan, the reality of Muhammad. Maksud dia bukan kita nak kata dia itu adalah berbentuk jasad lagi, tapi kenyataan bahawa Allah Subhanahu wa taala sudah melantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah meletakkan Nabi Muhammad sebagai makhluk yang terbaik, yang teragung di sisinya. Itu the concept, itu dah ada pada waktu itu. Nak gambarkan kenyataan, realiti itu macam mana? Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Siapakah Imam Hakim Naisaburi? Seorang muhadis hebat di abad ke-6 Hijriah kalau tak salah. Beliau ini mengarang kitab nama dia Mustadrak. Mustadrak ila Sahihain. Maksud dia Mustadrak ini yang menyusuli dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam arti Imam Bukhari, Imam Muslim, dia karang kitab sahih, kita tidak ada keraguan baginya. Lalu Imam Hakim ini dia letak hadis yang tak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi cukup syarat Bukhari dan Muslim, atau Bukhari saja atau Muslim saja. Syarat Bukhari dan Muslim tadi. Berarti kualiti menurut dia hadis ni setaraf dengan Bukhari dan Muslim, lebih kurang. Ikut syarat lah, atau rendah sikit lah, lebih kurang macam tu. Berarti sahih lah kira. Jadi itulah kitab Al-Hakim. Sebelum diterangkan hadis ni, ulama membincangkan kitab Al-Hakim An-Naisaburi, dan banyak yang membahas tentang kitab Hakim Naisaburi, di mana ada seorang ulama yang datang setelah Imam Hakim, nama dia Imam Zahabi, murid kepada Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala.
Jadi Imam Zahabi ni terkenal ada taklik. Taklik tu apa? Komentar lah. Komen dia terhadap hakim. Kalau dia tak komen, ulama kata okey, boleh diterima hadis tu. Kalau dia komen, kita pegang komen dia. Tapi kita kena ingat, Imam Zahabi manusia juga kan. Sehingga ada ulama yang datang setelah Imam Zahabi juga mengkritik Imam Zahabi di dalam komen dia, komentar. Tak ada masalah. Alim kabir, ulama dengan ulama ni mereka berhujah, itu biasa. Kita yang kecil-kecil ni, debu-debu ni, tak usahlah nak masuk perdebatan. Kita iktiraf tu khilaf, selesailah. Betul ke tidak? Itu cerita dia. Hadis dia apa? Riwayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, cerita dia Nabi Adam alaihissalam memohon ampun terhadap Allah SWT atas dosanya, kesalahannya, yang mana dengan memakan buah dan lain-lain. Lalu dia bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dalam hadis ini disebutkan ini. Jadi dia kata baginda Allah SWT berfirman kepada Adam alaihi salam, innahu la ahabbul khalqi ilayya. Jadi Nabi Muhammad ini adalah makhluk yang paling aku cintai. Lalu dia kata, lalu sabda, lalu firman Allah SWT kepada Adam, laula Muhammadun ma khalaqtuka. Kalau bukanlah kerana Nabi Muhammad, aku tidak menciptakan engkau, wahai Adam. Lebih kurang macam tu. Dikomentari oleh Az-Zahabi, hadis ni bal maudhu'un, malah hadis ni palsu menurut Imam Zahabi. Oh, tak boleh pakai lah Ustaz hadis tu. Diterangkan setelah itu oleh Imam Al-Haythami. Dan juga disebutkan oleh Imam Haythami, bal wa huwa dha'if. Jadi hanya setaraf dhaif, bukan pada derajat maudhu' seperti yang disangkakan oleh Imam Zahabi, dikritik. Ustaz, kalau dah dhaif tak boleh lah. Jadi kalau kita nak katakan ni palsu, ya ke tak? Az-Zahabi kata palsu, Hakim kata sahih. Okay? Hakim kata sahih, Zahabi kata palsu. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid dia kata adalah iaitu dhaif. So bila kita kata dhaif lah ni, tengah-tengah ni dhaif lah. So dia dhaif ni tak boleh pakai. Ulama kata dia fadailul a'mal. Fadailul a'mal ni ialah benda fadail. Imam Nawawi kata. Jadi masalah paling besar kita hidup di zaman adanya orang yang hadis fobia, dhaif fobia. Kitab ni memang kena bakar lah kalau demo ni. Hadis fobia, dhaif fobia. Sikit-sikit dhaif je tu dah tak boleh pakai. Tak. Kita kena bagi tahu masyarakat, jangan terlalu sahih palsu. Ada dhaif macam mana? Dhaif ni menurut Imam Nawawi boleh dipakai untuk fadailul amal, bukan untuk akidah, bukan untuk halal dan haram. Sekarang ni kita cakap akidah ke tak? Kita sedang berbicara tentang fadilat, keagungan, ketinggian derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diteruskan, kalau Imam Ibn Hajar Haythami kata dhaif, wallahu syahidun wa qad yataraqqa bihi ila darajatil hasan, awradahu al-muhaddis Abdullah bin As-Siddiq al-Humari dalam kitab Ar-Raddil Muhkam al-Matin. Maksud dia, hadis ini ada syawahid. Syawahid itu maksud dia ada hadis-hadis lain yang mendukung. Kita panggil syawahid, yang boleh sampai pada derajat hasan. Kita nak kata sahih tak berani, dikritik oleh Zahabi. Okeylah, kita turun dhaif, kita naik ke hasan. At least hasan. Hasan ni bagus lah. Boleh kata bagus. Siapa yang menghasankan hadis itu? As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq al-Ghumari di dalam kitabnya Ar-Raddul Muhkam al-Matin, yang mana dia kata dalam, iaitu lama
lamma khalaqallahu al-arda wastawa ila sama, ila akhirih. Dan di sini di mana iaitu dia meletakkan bahawa hadis ini boleh naik derajat kepada derajat hasan. Panjang hadis dia. Jadi wa adamu bainar ruhi wal jasadi, yang hadis yang saya sebutkan tadi, kuntu nabiyyan wa adamu bainar ruhi wal jasadi, hadis sahih pula. Dia itu datang daripada sanad Imam Tirmizi. Dari gabungan berbagai hadis ini dan juga banyak lagi hadis-hadis lain disebut oleh Dr. Farid Al-Baji daripada Tunis, ulama besar di Zaitunah, dan juga disebutkan oleh ada satu kitab tesis yang ada di Mesir, baru saya dapat, itu yang saya sebut hari malam ni, baru baca seronok lah, panas ni. Kan? Bila baca tu kita tu rasa lega lah hati. Bukan tak ada dalil, ada dalil. Di mana konsep Nur Muhammad awal kejadian, ada ulama kata nisbi, itu kuat je, paling kuat tu nisbi, bukan secara mutlak. Kalau mutlak juga ada dalil yang kuat, tapi lebih kuat nisbi. Nisbi ni maksud dia apa? Ialah tergantung apa yang awalnya. Kalau makhluk secara mutlak, mungkin boleh kita katakan air, seperti dalam firman Allah, daripada air tercipta semua segala sesuatu yang hidup. Tapi paling tidak antara makhluk yang berakal, yang paling awal, kalau tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi? Dan kita panggil dia sebagai An-Nur Al-Muhammadi. Kerana apa? Firman Allah SWT, iaitu qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang, benar-benar datang kepada kalian semua daripada Allah nur dan kitab yang jelas, yang nyata. Nur ini apa maksud dia? Nur ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ini yang ditafsirkan oleh ulama-ulama mufassirin, nurun yakni ay Muhammad. Hadirin wal hadirat, berarti kita nak gaduh-gaduh pun bolehlah, tak setuju, tak ada masalah, tapi jangan sampai kafirkan dan sesatkan. Dua-dua, kiri dan kanan. Kiri dan kanan maksudnya apa? Yang mengatakan Nur Muhammad awal kejadian kita tak boleh kafirkan, kita tak boleh sesatkan. Kalau dia pakai hadis Jabir, kita tegur dia, tu je, kita betulkan dia, yang betul macam ni. Yang kedua, orang yang duk tolak Nur Muhammad, kan? Kita pun tak boleh nak sesatkan dia, sebab dia ada hujah juga, kan? Jadi kita anggap ini khilaf lah. Boleh tak kita anggap ini khilaf? Kita anggap ini khilaf, selesai, dah tak perlu gaduh. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Apabila kita berbicara perkara ini, keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu boleh kita lihat apabila Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Dia diciptakan, itu lalu turun kepadanya nabi-nabi yang datang setelahnya, iaitu macam nur lah kita panggil, turun satu persatu. Ini disebut dalam kitab Al-Imam Ibn Rajab, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, turun lagi, sampai kepada, iaitu kisah dia adalah kisah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ni atuk baginda SAW, dia waktu itu di zaman jahiliyah Mekah, jahiliyatul Arab, Hajar Aswad ni hilang. Hajar Aswad tu hilang, tak tahu di mana, tapi tertanam di sekeliling Kaabah. Jadi yang mana ni kita tak tahu, tapi dekat around Kaabah. Orang duk cari tak jumpa. Mana pergi Hajar Aswad? Maka Abdul Muttalib ni dia buat nazar, kalau aku jumpa Hajar Aswad ni, aku nak sembelih seorang anak aku. Anak dia banyak, nak sembelih seorang anak. Dia cari, korek tak jumpa, korek tak jumpa. Sekali dia korek, dia jumpa. Jumpa Hajar Aswad. Dia jumpa
maka dia kena tunaikan nazar dia, iaitu untuk menyembelih seorang anak dia. Dia nak kena sembelih anak ni bukan sembelih senang tuan kan. Orang jahiliah dulu lagi lah. So nak kena sembelih punya pasal ni, maka anak mana satu dia nak pilih. Dia pun buat qur'u tu undian, tulis kat satu batang kan, nama-nama anak ni. Lalu dia pilih, keluar Abdullah. Bila dia nak sembelih Abdullah, wanita-wanita yang ada kat Mekah semua protes. Tak boleh Abdul Muttalib. Abdullah handsome, lelaki pujaan hati kami perempuan. Perempuan di Mekah ni tak boleh, tak setuju. Dah macam mana? Kau undi lagi keluar Abdullah lagi. Undi lagi keluar Abdullah lagi. Dia tak nak Abdullah yang disembelih. Ni para wanita di Mekah. Jadi akhirnya disuggest, ya Abdul Muttalib, lebih kurang macam inilah. Kalaulah zaman golongan Yahudi Nasrani ni, ahli kitab, dia panggil ahli kitab ni, kalau kau bunuh orang, kau kena bayar diat. Betul. So kalau kau diat kira bunuh satu anak ni kan sama dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta. Maka apa kata kau letak nama Abdullah dengan kau letak nama unta? Kau undi selagi kau tak dapat nama unta, kau kena tambah unta kau. Lebih kurang macam tu. Dari satu. Macam tu. Akhirnya dia undi Abdullah dengan Jamal. Jamal tu unta lah. Jangan pula, Ustaz nama saya Jamal, unta bukan. Tu Jim Mim Lam. Yang Jamal, yang nama tuan-tuan ni, maksud dia apa? Jamal, ada alif, cantik, handsome. Jamil. Tu jangan tukar nama pula. Ustaz Aiman kata unta nak tukar nama lah. Tu Jamal, ada alif, lain. Ini Jamalun ni unta. So dia undi, keluar Abdullah, tambah 1, keluar Abdullah, tambah lagi 10 tak salah, 10. 10. Dah kali ke 10 baru keluar nama Abdullah. Baru keluar nama Jamal. Dari tadi Abdullah baru keluar nama Jamal. Berarti 100 ekor unta yang perlu dikorban oleh Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib pun korbankan 100 unta kenduri lah dekat Mekah. Maka ketika itu Abdullah pula yang kena dugaan. Kenapa dia kena dugaan? Dia jalan je dekat Zangqah. Zangqah ni lorong-lorong kecil di Mekah ni. Perempuan-perempuan Mekah pun buka, Abdullah, ini aina tadhhab? Kau nak pergi mana Abdullah? Sini. Kalau tak aku ni, kau dah kena pancung dah. Dia kata macam tu. Abdullah pun lari. Perempuan kejar dia. Abdullah. Jadi selebriti hebat Abdullah. Ni memang betul-betul selebriti. Tengok muka dia macam nur, cahaya. Berebut nak Abdullah. Maka Abdul Muttalib pun pening kepala, macam mana nak selesaikan isu Abdullah ni. Maka akhirnya Abdullah dicarikan calon untuk kahwin. Kahwin kan selesai. Barat dia kalau tak handsome sangat dia, semua orang nak, kahwin dah selesai lah. Anak dara cantik banyak yang masuk meminang. Pening kepala mak bapak nak urus. Carilah satu lelaki yang boleh kahwin, selesai lah. Kan, macam itulah cara penyelesaian dia. Orang kafir Quraisy sama lah dengan kita juga. Jadi akhirnya pada waktu itu Abdul Muttalib pun cari wanita yang paling baik, keturunannya baik, semuanya baik dan cantik. Maka ditemulah iaitu bunda kita, iaitu Aminah, Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aminah dikawinkan dengan Abdullah dan akhirnya hamillah Aminah. Bila Aminah hamil saja, Abdullah di Mekah bila dilihat oleh wanita Mekah, dia dah tak suka dah. Tengok ni macam tak suka. Dah tak handsome lah, dah tak bercahaya dah.
kerana nur Nabi Muhammad SAW dah berpindah ke dalam rahim, iaitu Bunda Aminah. Ini. Dan Abdullah pun pergi keluar daripada Mekah menuju ke Yathrib, yang pada waktu itu meninggal di Yathrib, yang nak berdagang meninggal di Yathrib. Akhirnya berarti Nabi Muhammad dalam kandungan dalam keadaan sudah yatim. Lalu dilahirkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kisah dia, Maulid Daibai, kan? Maulid Daibai, Maulid Barzanji dan lain-lain, menunjukkan bagaimana fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Jadi arsy ini ihtazzal arsyu, bergoyang, goncang gancing, bergegar. Bukan bergegar mengamuk, tapi bergegar bahagia dengan akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita tak nampak kebesaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah ni diriwayatkan oleh Imam Ibn Hisham dalam kitab sirah dia. Ustaz, sirah Ibn Hisham tu tak boleh diterima kecuali hadis maghazi. Ada yang kata macam tu. Nak khabar lah ni. Salah seorang guru saya yang saya mengaji hadis Mishkatul Masabih, namanya Profesor Dr. Abu Layth Al-Abdari, UIA. Golongan sana duk sebut, tu guru saya, tu guru saya, tu guru saya. Ni nak khabar ni. Teman ngaji dengan dia juga. Bukan tak ngaji. Ngaji dengan dia kitab Mishkatul Masabih. Dan khatam kitab Ulumul Hadis Syekh Syahwalillah Ad-Dahlawi. Syahwalillah Ad-Dahlawi ada kitab hadis, Ulumul Hadis, masuk mustalah hadis tu, saya khatam dengan dia. So saya tanya dia direct, isu sirah Ibn Hisham ni macam mana status dia? Ada yang kata tak boleh diterima, hanya maghazi. Prof Abu Layth cakap terus kat saya, uish, laulah hadhihi sirah, kalaulah bukan kerana sirah Ibn Hisham ni, lama wajadta as-sirah abadan fi hadzal alam. Kau takkan jumpa kitab sirah sama sekali di alam ini. Menunjukkan jasa besar yang dipegang oleh Ibn Hisham, yang dikarang kitab sirah tersebut. Dan dia juga sebut, so saya kata ni ada yang kata sirah ni tak betul lah, apalah, macam mana ni. So kita nak tahu facts ni. Dia kata, oh ni saya dah bahas dah. Ni Syekh Abu Layth, Prof Abu Layth cakap kat saya, ada saksi pada waktu itu. Yang mengaji dengan dia bukan saya seorang, 5-6 orang waktu itu mengaji. Dan dia kata terus terang, orang yang kata dia tak boleh diterima tu, aku sendiri dah ajak nak berdebat dah dengan UAE, dekat UAE. Dia yang tak nak. Sampai itu wallahu alam. Dia masih hidup, boleh pergi tanya dia. Tapi perkara tersebut memang ada saksi kejadian tersebut. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. So saya bukan ahlu hadis. Saya terus terang, ana lastu muhaddisan. Qarib ila muhaddis pun tidak, dekat kepada ahli hadis pun tidak. Cuma saya ada sedikit kemampuan baca kitab Arab tu je. So dalam hal ini saya membaca tulisan beberapa guru kami. Salah seorang dia adalah Profesor Farouk Hamadah, muhaddis terkenal, murid kepada keluarga Khumari di Maghribi. Beliau asal Syria, lari daripada Syria, perang zaman dulu, pada perang 70-an 80-an tu, dia lari dan dia tinggal di Maghribi. Dia mengaji dengan keluarga Khumari dan akhirnya menjadi profesor di berbagai universiti yang ada di Maghribi. Dan setelah itu sekarang dia duduk atau tinggal di UAE, menjadi penasihat Raja UAE, Khalifah di UAE, Zaid, Raja Khalifah Zaid tersebut. Dia masih hidup juga. Syekh Farouk Hamadah, dia memuji, dia meletakkan bahawa sirah Ibn Hisham is one of the most important sirah di dalam periwayatan hadis kisah sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat dia yang kita nukil. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dari kisah ini kita boleh lihat apabila baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maulid dia, setelah itu dia membesar.
Ada yang kata dia tidak ada apa-apa darajah, apa-apa ketinggian, keagungan. Dia tidak ada derajat tersebut, melainkan ketika dia jadi Nabi ketika umur 40 tahun. Perkara itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Dalam ilmu akidah kita ada istilah perkara khawariqul adah yang terjadi. Khawariqul adah ni perkara mencari adat yang terjadi, iaitu sebelum kenabian. Kalau setelah kenabian dipanggil mukjizat. Bila dia mengaku nabi, dia bukti dengan mukjizat tersebut, dia diakui sebagai nabi. Ada perkara mencari adat berlaku sebelum kenabian, itu dipanggil irhas. Irhas. Irhas ini ada dalam kitab akidah, bukan tak ada. Contoh irhas baginda SAW tu dah ada. Ketika dia kecil, Abu Lahab tu sayang dia. Abu Lahab, kira nenek jin. Abu Lahab yang cinta Nabi Muhammad ni, sangat cinta, sehingga kan dalam Sahih Bukhari meriwayatkan bahawa Abu Lahab pada hari Isnin diringankan azab dia. Ada yang tolak, sebab itu bukan hadis, walaupun Bukhari yang riwayatkan. Ulama kata bukan hadis pun, tapi ada mizan ilmi dia. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari bahawa Abu Lahab diringankan pada hari Isnin azab dia kerana bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ni pernah angkat baginda naik kuda, kuda tak nak jalan, sebab dia letak Nabi Muhammad kat belakang. Pelik pula. Sekali letak kat depan, kuda jalan. Salah satu kisah yang menarik untuk kita renungi, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu orang Yahudi dah tahu dalam kitab-kitab Taurat di mereka akan lahirnya Nabi terakhir di Mekah. Mereka jual tanah Palestin tu, dijual tanah, kebun jual, pindah ke Mekah, bawa isteri dia, berusaha untuk isteri dia hamil pada tahun tersebut, tahun gajah. Dah dengar gajah, kisah gajah tu kan, datang nak serang ni, nak serang, yang akhirnya diazab oleh Allah dengan burung yang menurunkan batu-batu api dan lain-lain. Alam tarakai itu lah. Jadi mereka pindah ke Mekah dengan harapan anak mereka menjadi Nabi terakhir. Orang Yahudi dulu kejar-kejar nak dapat. Sekali dah habis tahun tu, tak dapat. Dia pun duk fikir, siapa yang jadi Nabi kat sini? Carilah anak yang lahir pada waktu tersebut, salah satunya cucu Abdul Muttalib. Maka dia pergi jumpa Abdul Muttalib. Dia tanya, aku nak tengok cucu kau. Kau tengok ni. Dia tengok, dia bolak-balik, terjumpa khatam nubuah. Dia terus pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi dia pingsan, terkejut melihat tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akibat daripada situ dia dibangunkan. Dia pun bercerita, khabarlah perkara tersebut. Jadi ini menunjuk, ini dipanggil dengan irhas. Derajat itu dah ada pada Nabi Muhammad SAW. Kerana kita dah tahu perbahasan tadi, kalaulah Nabi Adam AS pun bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW ketika meminta ampun, apatah lagi kita. Maka bila berbincang tentang maulid, so apa tujuan maulid Nabi sebenarnya? Apa tujuan ada perayaan maulid? Dan apa hukum dia? Ni baru nak bahas benda tu. Jadi ulama dulu, saya bagi contoh di Maghribi, zaman Al-Qadhi Iyad, mereka tinggal di Andalus berdampingan 3 agama besar, Islam, Kristian dan Yahudi, hidup bersama. So golongan Kristian, dia pandai, dia bagi hadiah dekat budak-budak Islam ni. Dia cerita, nak dengar cerita, tak nak dapat hadiah ni, dapatlah hadiah.
Dapat hadiah demo pun cerita Nabi Muhammad kenal tak nama Jesus? Jesus Christ. Oh, siapa tu? Oh, Jesus Christ ni, dia ni baik, dia ni apa yang telah menyelamatkan kita semua. Kalau ikut dia, salvation. Means kita dah tak ada dosa nanti, di akhirat nanti kita akan selamat, berada di bawah nation dia. Khalas. Ikut dia, beriman dengan dia. So siapa dia ni? Dia ni anak Tuhan. Kan? Lalu kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu manusia je. Dia tak apa hebat dia. Apa miracle dia buat? Paling-paling belah bulan. Jesus ni hidupkan orang mati. Air jadi wine. Kau jadi Islam, kau tak boleh minum wine. Duduk dengan kita boleh wine. Ini cerita dia. Betul. Disambu. Jadi dia tu akhirnya mencaci maki Nabi Muhammad SAW, menyebabkan budak-budak ni ada yang murtad. So seorang ulama Al-Qadi Iyad akhirnya dia karang kitab nama dia Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kitab ni apa? Dia menceritakan keagungan dan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mula irkhasnya, dari mula macam-macam sejarah dia, keagungan dia, bagaimana ulama bertawasul dengan dia, disebut dalam kitab tersebut. Last sekali dia tutup dengan bab hukum orang yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW, yang mana dia kata barang siapa yang mencaci maki dalam keadaan sengaja, niat dan juga tahu akan keharaman tersebut, faqad kafara, maka dia telah kufur dan faqtuluh, dia dihukum bunuh. Akan tetapi kita tak adalah nak buat macam tu. Kita ada undang-undang, kita kena ikut undang-undang. Begitu juga dia juga, semuanya kena ikut undang-undang. Masuk mahkamah dulu. Sebab kita tak boleh nak tahu hati orang tu mulai kita masukkan mahkamah. Boleh kita judge, fulan pun fulan ni dia taqiyah je. Can you know? Kena bawa masuk mahkamah, check, baru boleh tahu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tapi inti dia, Al-Qadi Iyad mengarang kitab itu paling tidak untuk menunjukkan dan mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. So ini tujuan perayaan Maulid. Ini tujuan perayaan Maulid. Mengambil sempena bulan Rabiul Awal. Kita tahu ulama berbeza pendapat 12 hari bulan ini tarikh kelahiran atau tidak. Khilaf, nattafiq alaih. Fa huwa al-khilaf, khalas. Kita khilaf. Tapi kita tahu juga Rabiul Awal ini ulama kata Nabi Muhammad SAW lahir di bulan Rabiul Awal. Betul ke tidak? Kalau dah macam tu, apa kata kita bulan setiap malam dalam Rabiul Awal ni kita duk baca sejarah baginda sallallahu alaihi wasallam? Ulama dulu baca kitab Asy-Syifa tu sepanjang bulan Rabiul Awal. Orang Melayu susahlah, Syifa tebal Ustaz, terjemah tak ada lagi. Memang tak ada lagi, setahu saya tak ada lagi lah Syifa. Tapi bahasa Inggeris ada, orang putih lagi laju. Aisyah Belbi ke siapa nama dia? Dia dah terjemahkan kitab Asy-Syifa, dibaca. Hatta UIA dibaca kitab tersebut dalam bahasa Inggeris. Yang saya nak cerita ni, kita ni dah lah tiap-tiap hari dah tak baca dah. Kalau kat kampung zaman dulu seminggu sekali puan-puan, hajah-hajah duk baca berzanji, kan? Dengan ibu-ibu je ni, bawa anak perempuan dia, duk baca berzanji. Alhamdulillah kalau kat Johor ni masih ada. Kat Johor, dia orang buat pertandingan lagi sampai sekarang masih ada. Buku besar cetak Jabatan Agama Islam Johor. Kita kat Kuala Lumpur tak nak khabar lah, ni Putrajaya, maaf. Putrajaya ni saya tak tahu, rasa kalau baca berzanji ni siap ada yang kata bid'ah nanti. Saya nak khabar kan, ni mana? Where is our identity? Dulu kita kenal Nabi Muhammad SAW melalui bacaan berzanji. Hari ni orang dah lupa dah. Saya ingat lagi Datuk Ashraf Wajdi
dia punya nenek ke mak dia. Kita panggil makcik haji lah. Bukan saya, mak saya ngaji dengan makcik haji ni. Mengaji dengan makcik haji ni, saya tak ingatlah nama dia. Dia cerita, mak saya cerita, memang ngaji tu dengan barzanji dia, dengan lagu salawatnya, semua dibaca. Termasuk sifat 20 dia, Allah wujud kidam baqa. Memang hafal habis dengan lagu tersebut. Lekat dalam hati kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akibat kita dah tak ada budaya ni, lahir keluar orang yang tak kenal Nabi Muhammad, duk buruk-burukkan, dipersendakan. Ini sebab apa? Kalau saya, ini sebab kita dijauhkan daripada jalan untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita kena hidupkan balik barzanji. Kalau susah barzanji, daidai. Maulid daidai itu jangan tengok nak qasidah dia je, tak. Dari awal, al-hadis al-awwalu kila wa Adam alaihi salam. Kan baca tu. Sejarah dia baca. Bahasa Arab tak faham Ustaz, baca terjemahan dia pun tak apalah. Kan? Buat lagu sendiri pun tak apa, dia tak ngantuk maksud dia. Itu dia hadir wal hadrat hafizakumullah. Sampai kepada kita ada majlis Maulid Nabi. Ini sempena mengenal baginda SAW. Tadi saya sebut tu sebab nak bagi pengenalan kat tuan-tuan, keagungan dia. Boleh ke tak boleh? Bid'ah, Rasul tak buat Ustaz. Pertama sekali kita kena faham, ihtifal bil Maulid Nabawi. Al-ihtifal itu adat. Tuan-tuan kahwin, kita buat arus, walimatul arus. Itu kita panggil ihtifal, bahasa Arab dia pun sama. Boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh? Itu perayaan. Khitan Ustaz, nak buat ihtifal boleh tak? Boleh. Anak saya dia tak nak khitan, nangis-nangis. Nak beli PlayStation pun dia tak nak. Sebab dia punya tu nak kena potong, dia takut. Dia tengok ipin-ipin je pasal. Takut betul-betul. So nak bagi dia nak ni, kita janji kat dia. Ni boy, okey, kalau buat ni, nanti sebelum buat ni kita arak dia dulu, letak dia ihtifal walimatul khitan, ihtifal bil khitan. Zaman dulu buat tuan-tuan, orang tak nak. Zaman dulu tak pakai cucuk, tak pakai laser, tarik kotak. Siapa nak? Semua budak lari. Cara nak bagi nak dia, kita angkat dia dekat kayu, arak dia kan. Dia pun macam raja, dia pun suka masuk dalam sungai, bawa keluar ke tepak kan. Baru kita buat dah raya dia, bagi kenduri pulut kuning ke apa ke. Itu maksud dia ihtifal, itu adat. So benda adat ni boleh ke tak boleh? Boleh. Adat tak ada masalah. Itu ihtifal. Ihtifal bin Maulid Nabawi menjadi naik derajat dia kepada ibadat sunat kalau kita buat benda yang sunat dalam dia. Maksud dia bukan ihtifal tu, tapi kita duduk baca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikrus salihin, lebih-lebih lagi Nabi, turunlah Rahman. Betul ke tidak? Ulama dah sebut. Jadi di situ sisi baiknya. Kita baca tu untuk dikenal, ditahu, dicinta. Ustaz, kalau baca hadis tu ngantuk Ustaz. Kita baca maulid dengan qasidah. Kalau nak tahu burdah, burdah tu isi dia apa? Keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui bait-bait syair dengan bahar-bahar tertentu. Keluarlah macam-macam lagu dia. Amin tadzal urji dan lain-lain lah. Apa Allahumma salli ala sayyidina Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqiku limi huwal habib. Kita dengar tu pun tak ngantuk. Seronok. Atau lagu macam-macam versi. Mahir Zain pun ada lagu, ada ni. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Oh Allah, oh Tuhan kami,
bil Mustafa, dengan derajat Nabi Muhammad SAW. Baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'at karami, dan ampunkanlah dosa-dosa kami yang telah lalu, wahai Tuhan yang maha mulia, maha pemurah. Dan diorang pun dah kata boleh dah sekarang tawassul bihaqqi Muhammad tu. So okeylah kan. Lepas tu burdah tak disyirikkan lah. Sebelum ni burdah disyirikkan sebab dia kata ada tawassul. Dia dah kata kalau bihaqqi Muhammad kan, bil Mustafa boleh. Ini dah bil Mustafa. So burdah dah halal lah. Alhamdulillah. Burdah ni dibaca oleh ulama di Maghribi tu, semua pondok hafal. Bukan baca, hafal. Budak pondok tak hafal burdah tu tak sah. Lebih baik hafal Quran Ustaz. Dia orang semua hafal Quran. Nak masuk pondok tu syarat dia hafal Quran dulu. Tak hafal Quran tak boleh masuk pondok. Betul. Kena kutab dulu, lepas kutab masuk pondok dah hafal Quran. Hafal alfiyah matan-matan. Burdah wajib hafal dia. Cuma lagu dia sampai sekarang saya susah nak tiru lah. Satu ton je. Tak ada ini. Kita naklah lagu dia naik turun. Biar tangan tu. Dan dilekat dalam hati kita kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama dah berfatwa tentang Maulid Nabi. Bukan seorang, banyak. Al-Imam As-Suyuti, dia ada risalah kecil khusus membahas tentang Maulid Nabi. Al-Imam Ibn Hajar Asqalani dinukil. Al-Imam, banyak ulama menyebutkan tentang al-ihtifal bil Maulid Nabawi, hukum dia harus, bukan bid'ah. Kalau nak kata bid'ah Rasul tak buat, kita kata ia bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, atau bid'ah yang mubahah, bid'ah yang boleh. Jangan bila dengar bid'ah je allergic. Tak betul. Bid'ah yang allergic ni bid'ah yang diharamkan, bid'ah yang sesat. Sebab apa? Imam Syafi'i kata, bukan saya kata. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Manaqib Syafi'i, Imam Baihaqi diriwayatkan Imam Syafi'i kata, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah ni ada dua. Kalau bid'ah tu ada dasar, maksud bid'ah ni benda yang baru, dari tiada lalu ada. Okey, benda baru. Laisa lahum misalun sabiq, tidak ada contoh sebelumnya. Ini hukum dia kalau perkara tersebut ada dukungan daripada Al-Quran dan Sunnah. Okay, maksud dia ada cara istidlal yang legit, maka dia dikata hasanah, yang baik. Berarti bolehlah. Tapi kalau dia melanggar Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah sesat lagi menyesatkan. Sebab itu kita jangan allergic. Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, dia membahagi bid'ah kepada 5 hukum. Ada bid'ah yang wajib, kodifikasi Al-Quran. Rasul tak pernah kodifikasi Al-Quran. Tadwinul Quran tak pernah. Mushaf, cetak mushaf tak pernah. Bid'ah tak? Bid'ah. Tapi bid'ah yang wajib. Betul? Ada bid'ah yang sesat. Ada. Seperti apa? Iaitu Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Mujassimah. Itu bid'ah yang sesat. Itu disebutkan oleh ulama. Ada bid'ah yang mubah. Makan apa? Makan roti jala, makan kari. Rasul tak pernah makan kari. Tak ada kari, boleh tak makanlah. Makanan apa tak boleh pula. Macam tu lah. Nak beraya sikit lah. Beraya bukan beraya Eid ya. Jangan salah faham. Saya tak sebut Eid. Beraya bahasa Melayu ni. Nak beraya sikit lah. Beraya maksud dia ihtifal. Iaitu nak memperingati kelahiran baginda SAW. Boleh tak? Boleh kalau isi dia baik. Kalau isi dia munkarat, haram. Kita buat maulid, jom lelaki perempuan berkumpul, itu tak boleh lah. Tapi kita pisahkan, perempuan sini, lelaki sini. Habib Syekh dia depan. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Itu apa Ustaz, tak ada makna? Ada makna, bukan tak ada makna. Ada makna. Yang tak tahu bahasa Arab tak ada makna lah dia kata. Macam banana. Astagfirullah. Bahasa Arab dia ya hana ana. Buang hamzah tu.
wa qasrul maddi jawiz mujma'u. Dalam Alfiyah Ibn Malik, membuang hamzah, mad tu hamzah itu diharuskan, boleh secara mujma' alaih dalam ilmu nahwu saraf. Hana'ana, bahasa Arab tu kalau kita sebut hani'an lakum, maksud dia kau rasa sedap lah kau kan. Oh, saya baru ishtaraitul bait, aku beli rumah baru, hani'an lakum, kita kata macam tu kan. Itu dia panggil isim sifat musybihat, hani'an. Tapi kalau dia punya masdar dia hana'un, kata terbit dia hana. Kita buang hamzah tu, hana, betul tak? Hana'ana, oh sedapnya aku, buang hamzah, ya hanana, betul tak? Itu bahasa Arab dia. Bukan tak ada mana, ada makna. Ya hanana, ya hanana, oh sedapnya kita, oh sedapnya kita bi Muhammad. Iaitu kita sebagai umat Nabi Muhammad pun. Bahagia tak? Bahagia. Budak-budak seronok dari terus terang ni. Bukan zaman tahun 2009, 2010 waktu Habib Syekh dakwah dulu. Ada orang suka slang tu rockers Indonesia lah, dengan tattoo jeng 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 jeng, jadi pengamen. Apa bahasa Melayu pengamen? Tukang ambil dekah lah tak tukang jeng sekali yelah lebih kurang macam tu. Yang rugi naik bas turun bas, naik bas turun bas, tak bagi kadang dia pukul kita. Alhamdulillah lah, ada yang macam tu, ada yang tak lah. Sekali tu dia duduk dengan Habib Syekh, dia suka pula. Dan Habib Syekh pakai baju putih, kopiah putih, takkanlah dia nak pakai baju rockers kan. Tukar baju, duduk ya hanana, ya hanana, suka. Betul-betul pegang dengan Islam. Tinggal maksiat, gitar pun dah tertinggal, ganti dengan ketepung, duf, kompang nanti. Solat 5 waktu, istiqamah. Itu di Indonesia. Di Malaysia tahun 90-an dah ada kan. Yang kes macam ni, orang duk main, wuha-wuha, pergi jamming, pergi apa, melalui maulid dia berubah 180 derajat. Mengenal Nabi Muhammad SAW, menyebut namanya setiap malam ketika dia bermaulid sampai dia meninggal. Solat 5 waktu dah tak tinggal lah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu tujuan utama kita adakan maulidin Nabi. Kalau ini pun disesatkan, salam, saya tak tahu nak kabur macam mana dah. InsyaAllah hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya iktifakkan pengajian saya, sharing saya sampai sekian saja. Dah lambat sangat dah ni waktu isyak. Segala silap-silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Rabiul Awal ini menjadi wasilah. Kalau kita yang dah beriman, dah istiqamah ni, tambah istiqamah, tambah ibadah kita, tambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bagi yang belum mendapat hidayah, semoga dengan lantaran wasilah baginda sallallahu alaihi wasallam ini, mereka semua insya-Allah menjadi beriman, tambah kuat dan istiqamah amal ibadahnya. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.